Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ajina minan nar, Allahumma ajina minan nar, Allahumma ajina minan nar, biyassir wa la tu'assir, amma ba'. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah rapat syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk terus istiqamah dalam menuntut ilmu dalam kuliah duha ini. Insya-Allah pagi ini seperti mana yang dijanjikan, saya ingat 9.30 selalu kuliah duha 9.30. Tadi tengok balik pukul 9 lompat turun daripada bangunan atas tu. Tengok selalu kuliah 9.30 ada di Tambun 9.30, di tu 9.30, di Sungai Siput 9.30. Hari ni pukul 9 lampu. Tapi ada yang pukul 9. Okey, tak apa. Baik. Jadi seperti mana yang saya bincang dengan Tuan Haji, buku nak dibaca adalah Halal dan Haram dalam Islam. Buku dia lah. Karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, almarhum dah lah. Dan diterjemahkan oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, mantan Menteri Agama tu. Buku ni. Tapi tuan-tuan jangan tengok tebal dia. Jangan. Tengok isi dia. Kalau tengok tebal dia, tak tahu siapa habis dulu. Tak apa. Okey. Dia Arab dia nipis je. Taklah nipis, tapi kalau Arab dia lebih kurang tebal ni je, lebih kurang. Tapi dah terjemahkan. Lepas tu diperkecilkan daripada asal A4 dia jadi kecil macam ni. Jadi dia nampak tebal lah. Tu je lah. Dan buku ni sebenarnya ada diterjemahkan oleh orang Singapura. Ada mana tadi? Singapura, Ismail kot. Ismail. Dia punya terjemahan dia. Ada yang endon yang Tuan Haji bagi saya gambar tu, dia endon bahasa Indonesia. Tapi saya lebih suka, banyak tempat juga saya baca ni. Di Kampung Sengat, di malam tadi di Kelebang Jaya, di Manjung ada satu, di Batu, dan banyak tempat baca ni. Jadi yang ni nampak lebih terjemahan dia lebih Dr. Zulkifli Al-Bakri ni kita dah sedia maklum lah. Memang dia ni antara yang terhebat lah dari segi bahasa Arabnya. Jadi dia terjemah tu nampak lebih sedap lagi lah. Tapi saya ingat yang Indonesia, yang Singapura tu pun okey, itu pun antara yang terbaik juga lah. Tapi kalau endon ni kita pun saya pun tak bisa jumpa lagi endon punya terjemah. Kalau dia terjemah jenis baru-baru sikit tak apalah. Tapi takut dia terjemah yang bahasa dulu. Duk keluar benda tu selalu. Membutuhkan tu yang jadi tak apa. Daripada ni mengaji ke mencarut ke? Gitu. Tapi ambil ni. Tapi itulah bahasa dia. Itulah bahasa dia. Saya lagi gampang. Aduh. Tu yang jadi kita jadi saya malas baca hak terjemah. Tapi kalau yang hak kemudian punya terjemah ni ataupun terjemah dulu, dia olah dari bahasa lebih baik. Nampak sedap. Ada buku yang dia terjemah dulu, lepas tu mari pengarah baru ni, orang dia juga, dia terjemah kepada bahasa yang lebih sedap. Membutuhkan gampang semua ni, tak ada lah. Dia ada sikit-sikit gitu ya. Tapi apa pun saya lebih suka buku ni lah. Tapi di pasaran dah habis. Saya tanya dekat yang Tuan Haji bagi tahu saya tu, di Pustaka Muda. Pustaka Muda, dia hak endonnya. Terjemah endon yang saya beli ni di Azraq. Azraq ni dekat Medan Gopeng. Memang saya selalu ambil kat dia lah. Jadi saya telefon dah itu, dia kata habis, tunggu nak cetak. Bila tu? Dia kata dia pun tak tahu. Saya ingat 2 tahun lagi kot, saya kata kat dia. Tapi kalau ada nanti dia maklum dengan saya lah. Gitulah kalau nak beli. Jadi saya photostate master dulu satu untuk bab yang pertama tentang prinsip-prinsip ataupun kaedah-kaedah tentang halal haram. Saya photostate dululah untuk Saya ingat tebal juga tadi boleh beli.
Itu saya bagi master kopi. Nak hantar proses state dulu lama dah. Orang sangkut, orang ni sangkut sampai hari ni. Ni pun juga tak sangkut. Kalau 9.30 dia sangkut dah lah. Gitu. Jadi tuan-tuan bolehlah untuk permulaan sementara nak sampai. Tapi ada juga setengah-setengah masjid tu dia order pakai Shopee. Dia order pakai Shopee. Tapi kalau pergi kedai Azraq tu, kalau tuan-tuan nak beli, tanya halal haram, kalau dia kata ada, ni Ustaz Karim mengajar, insya-Allah. Tak bagi free lah, tapi murah lah. Gitu. Saya pun yang ni dia bagi. Pasal masjid Sengat tu, masjid kampung Sengat tu dia beli banyak. So dia bagi kat saya free yang ni. So harap free kita orang bagi jelah. Saya ada yang Singapura punya tu. Jadi dia tak mau nak sama macam nak bagi sama senang cerita dengan orang beli tu yang bagi saya. Kalau banyak masjid yang beli, dia beritahu dia potonglah sikit. Bukan potong sikit, asal dia potong banyak. Kalau pustaka muda ni kadang saya duduk beli, dia tak pernah potong apa pun. Tak. Saya beli buku Nasaih Haibat yang banyak ulasan tu. Bukan yang kecil tu, yang dah satu lagi yang banyak ulasan, dia ulas tu. Yang tu tak potong langsung. Sekupang pun tak potong. Tapi kalau di Azraq ni insya-Allah tuan nak pergi beli, bagi tahu dia. Ni Ustaz Karim ngajak ni. Kadang mai, kadang tak mai, habaq dia gitu. Kadang banyak tak mai pada mai. Dia bagilah sikit. Ni asalnya saya ingat 70 kot. Asal 70. Ingat dia boleh bagi dalam 60 kot. Lebih kurang lah. Dia buku-buku di Malaysia ni banyak mahal. Sekarang ni mahal. Jadi sebab tu bertimbun-timbun buku-buku tak habis. Kan? Pasal satu dia mahal. Mahal tu dia terpaksa mahal kerana cetak tu pun mahal. Jadi dia terpaksa meletakkan harga dia mahal. Bila mahal orang nak beli pun pikat banyak. Tu yang bertabung-tabung di kedai-kedai BBP bahagian pustaka BBP kan, bahasa pustaka banyak buku tak habis, tak terjual. Jadi macam mana? Tapi semua jenis ni dah tuan. Semua kulit tebal. Beli hak baru cetakan dia buat muka baru, macam ni juga keras. Jadi tu yang jadi mahal tu. Tebal dia tu mahal. Kalau dia perbesarkan jadi A4, dia murah lah sikit. Dia kecilkan jadi besar macam ni kan, macam Quran ni. Murah lah sikit. Tapi dia tebal macam ni, dia mahal. Tu kalau tuan-tuan beli Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah. Beli yang hadis saja, tuan-tuan beli yang besar, yang ulasan dia. Dia tambah lagi, orang Malaysia lah, guru-guru agama Malaysia ni, dia pakat-pakat tambah lagi. Besar, itu pun dekat 80. Bubuh gambar lagi. Bubuh apa makanan yang disukai oleh Nabi kan. Dia bubuh labu kan. Dia bubuh gambar labu. Dia bubuh yang ni. Jadi orang tengok, macam ni. Itu yang jadi naik-naik. Lepas tu kulit dia punya ni pun kualiti kan. Jadi, tu yang dia naik harga tu. Yang mahal sampai 70, 80. Tak beli lah. Jadi yang ni pun kulit biasa aja. Tak ada apa kulit biasa, tapi dia punya ni tebal sikit lah, tu jadi 70. Tapi kalau tuan-tuan beli 70, saya ingat 70 tahun tahan tu. Pasal ilmu ni dia takkan berubah lah. Ini dia setebal ni, setakat ni lah tuan lah. Saya baca dekat Masjid Jami' Khalidi, Masjid Simon Kampung Sengat yang sebelah sini. Saya baca daripada 2014. Saya baca daripada 2014 sampailah ni. Dekat 10 tahun. Ni dah sampai lebih separuh lah, sampai sini. 2014 dekat 10 tahun. Yang jalan pun jalan, yang hidup pun hidup. Gitu. Gitu. 10 tahun lah. Tapi tuan nampak tebal, ada yang senang-senang tu, yang mudah-mudah tu saya straight. Tapi ada yang payah-payah, perlu ulasan, perlu apa, kita ulas sikit lah. Tu adlan lagi macam biasalah. Macam TV lah tuan, tengah tengok seronok cerita Hindustan, adlan pula. Ya apa ni? Lepas tu adlan ketiak tak? Yang ni dah, ini adlan biasa-biasa lah. Okay. Baik, jadi tuan-tuan lah, tapi untuk awal ni saya betul sikit dah dia punya sikit, bolehlah untuk baca sampai
Dia ada dalam kitab ni dia ada 4 bab. Dalam kitab ni dia ada 4 bab. Karangan Syekh Qardawi ni memang hebat orangnya lah, almarhum. Last dia jadi pensyarah dia asal Mesir tapi dia bukan dihalal keluar lah. Maksudnya dia lari daripada Mesir. Orang tangkap dia lah. Dia ni orang yang jenis hebat juga dari segi bercakap dan sebagainya. Jadi dia lari keluar daripada Mesir dan tak balik. Sampailah kalau tuan-tuan ingat masa Dr. Mursi jadi presiden. Masa tu dia balik. Pasal Mursi ni ikhwan muslimin. So dia tak ada masalah. Masa tu dia balik. Disambut oleh ribuan manusia lah sambut dia. Dia lah lama lari. Dia pergi duduk di Qatar. Qatar ambil dia sebagai pensyarah. Dia pernah dapat anugerah Ma'al Hijrah di sini lah, di Malaysia ni. Anugerah Ma'al Hijrah. Lepas tu sampai terakhir dia pergi luar-luar negara lah, bagi speech apa semua-semua. Last tu yang dia tak keluar tu bila dia isytiharkan, dia kata dia ni pun orang yang ikhwan muslimin juga, orang kuat juga. Dia kata mana-mana pejuang yang ikat bom tu, yang berani mati tu, pergi bom dekat Israel tu, kan dulu berani mati kan. Dia pergi ikat Amerika dengan negara barat, dia kata bunuh diri. Tapi dia kata yang ikat bom ni, yang pergi ke pos-pos tentera membunuh askar Yahudi, mereka ni dikira syahid. Jadi bila kata syahid, dia isytihar kata syahid, jadi makin banyak peningkatan pergi. Jadi Israel ni takut. Dululah sebelum perang besar ni kan dulu. Jadi Israel ni takut. Jadi masa tu Presiden Amerika George Bush. Kan 2-3 orang lah sebelum ni. Dia pun isytihar jumpa dia, bunuh je lah. Gitu. Ni. Jadi Qatar pun tak bagi dia keluar, duduk je. Dia Qatar. Duduk sampailah beliau meninggal dunia setahun sudah kot. Kata sampai setahun lagi lah. Syekh Qardawi usia 80 lebih kat. Orang Arab 80 kat 90 je usia dia. Jadi banyak buku-buku dia, banyak buku yang dia keluarkan, ada yang diterjemah dan ada yang tidak diterjemahkan. Antara yang diterjemahkan fiqh aulawiyat. Fiqh keutamaan. Itu antara buku yang baguslah. Lepas tu fiqhud daulah, lepas tu masa dalam kehidupan manusia, itu yang diterjemahkan oleh pelbagai orang lah. Dan satu antara yang diterjemahkan, inilah dia. Halal dan haram pada pandangan Islam, yang diterjemahkan oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dia. Ini dicetak oleh Pustaka Cahaya Kasturi. Dia yang pengedar buku ni lah. Pengedar buku ni. Itu Pustaka Cahaya Kasturi. Ni dinilai. Pasal Dr. Zulkifli Al-Bakri ni duduk Negeri Sembilan dulu. Dia pensyarah USIM. Lepas tu dia jadi mufti wilayah. Lepas tu habis dia jadi menteri agama. Dan ni sepenuh masa lah. Banyak kerja-kerja dia buat. Pergi luar negeri banyak dia ni. Jadi sebab tu saya tengok terjemahan dia memang antara yang terbaik lah. Jadi dalam kitab ni setebal ni dia ada 4 bab. Dia ada 4 bab. Okey, bab yang pertama prinsip-prinsip berkenaan halal dan haram. Dia panggil kaedah-kaedah tentang halal haram ni. So kita pegang kaedah ni lah. Contoh saya buat kan. Dalam ni dia ada satu kaedah ad-daruratu tubihul mahzurat. Dia buat kaedah. Jadi lepas tu dia ulas lah. Apa maksud ad-daruratu tubihul mahzurat? Darurat ini mengharuskan perkara yang dilarang. Lepas tu dia ulas lah. Jadi dalam bab pertama ni ada 11 prinsip. Ada 11 prinsip. 11 prinsip ni tuan-tuan, nak habis dah setahun baru boleh habis. Kalau 11 prinsip, sebulan satu prinsip. Kalau 11, tak 11 bulan. Kadang tak habis, satu prinsip tu banyak juga dia ulas. Gitu. Itu baru setahun. Okey. Setahun lebih kat berasak punggung ngaji. Gitu. Bab yang kedua, halal haram dalam kehidupan orang Islam. Ada 4 tajuk. Hukum makanan dan minuman. Yang ni pun bab sembelihan, bab arak, bab apa, banyak ulasan dia. Lepas tu yang kedua, pakaian dan perhiasan. Ni pun banyak juga. Lepas tu yang ketiga, institusi kekeluargaan. Mencari rezeki apa semua.
Dan yang keempat, mencari rezeki dan pekerjaan. Ini bab yang kedua, ada 4 tajuk. Bab ni besar, di bawah ada 4 tajuk. 4 tajuk tu pun berapa ratus muka surat satu. Habis tu bab yang ketiga pula, iaitu halal dan haram dalam perkahwinan dan kehidupan berkeluarga. Okey, dia sentuh dari segi naluri semula jadi, dia sentuh dari sudut perkahwinan, hubungan suami isteri, konsep perancangan keluarga boleh ke tak, permasalahan tentang talak, cerai apa semua-semua, dan hubungan antara ibu bapa dan anak-anak. Habis 4 tajuk. 4 tajuk habis. Dia masuk dalam tajuk yang keempat, iaitu kehidupan umum seorang Muslim. Kehidupan umum Muslim. Okey, antaranya kepercayaan dan tradisi-tradisi karut, yang khurafat-khurafat. Lepas tu tentang muamalah jual beli, riba, insurans, soal memanfaatkan tanah terbiar. Dia tak sebut semua lah. Fiqh ni luas banyak. Tapi dia ambil 3 ya. Riba, insurans dengan tanah terbiar. Maksudnya tanah tu tak ada orang buat, kita pergi teroka. Boleh ke tak? Ataupun tanah reserve kerajaan kan, yang tepi-tepi jalan raya tu. Ataupun tepi tu. Kita pergi tanam pokok. Dia tak ada siapa buat. Kerajaan pun tak buat tanah. Kita pergi buat tanam pokok. Okay, berbuah. Pokok betik, buah lah. Ada tanah itu. Jadi orang main ambil. Boleh tak orang tu ambil duit hak kita tanam? Kalau kita janganlah ni saya yang tanam. Hang tanam atas tanah kerajaan, bukan tanah hang. Suka aku nak ambil. Dia bergaduh itu. Boleh ke tak boleh? Kemudian masalah hiburan dan melapangkan diri, hubungan sosial dan antara Muslim dengan bukan Muslim. Ada 5 tajuk. 5 tajuk pun kat 15 tahun tuan kalau ni betul. 15 tahun baru habis. Tuan-tuan bayang 15 tahun. Bubuhlah umur 60. 15 tahun berapa? 75. Baru habis kita. Itu tak kira tuang lagi tu. Itu kira mari tiap bulan tu. Kalau tuang 2 bulan, lagi mau dekat 20 tahun. Itu. Baik. Itu tajuk je. Jadi yang saya photostat bagi kat Tuan Haji tu, yang bab 1. Iaitu prinsip, dasar-dasar ataupun kaedah-kaedah yang berhubung kait dengan halal haram. Dasar. Okey. Pasal dasar ni pun dia penting. Sebab tu dia masukkan dasar ni supaya kita boleh berpegang dengan dasar-dasar yang ada. Contoh kan, dasar contoh kan. Ad-darratu tubihul mahzurat. Itu dasar tu. Ataupun kita sebut macam ni. Al-yaqin, ada dasar, kaedah yang dibuat oleh ulama. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Yakin tak dapat dihilangkan dengan syak. Itu kaedah tu. Bukan hadis Nabi. Tapi kaedah ulama buat. Keyakinan tidak dapat boleh dihilangkan oleh syak. Contoh. Lepas main maghrib, kita rehatlah. Kalau tak ada mengaji apakah, kita pun rehat. Duduk dalam masjid. Tantau di rumah ke, tertidur kan. Terlena. Bangkit-bangkit. Ni. Macam tu juga. Okey. Ada wuduk ke tak ada? Bila kita bangkit, duduk macam biasa. Okey. Ada tak benda yang kita buat perkara yang batalkan wuduk? Tak ada. Kita bangkit steady je. Masih kita duduk di tempat tu. Tempat yang kita tidur tu lah. Nak sembahyang Isyak baru kita terjaga. Jadi tak ada benda yang kita buat. Dan kita yakin wuduk kita masih ada. So kita pegang kaedah tu. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Yakin dia tak boleh ingat syak. Kita timbul syak. Aku batal tak tadi? Tengok okey je. Tak ada apakah? Okey. Maka dikira masih berwuduk. Pegang kaedah tu. Tapi sudah duduk dalam longkang, tergulin. Bangkit-bangkit duduk dalam longkang ni. Ada wuduk ke tak? Mana lah duduk. Kan? Bangkit dah terlentang gitu kan. Tidur. Mereka pun tak gerak. Biarlah haji ni tidur. Siang pula dah. Nak Isyak baru dia bergerak. Kita dah baring itu. Kita pun bangkit. Ada wuduk ke tak? Mana ada wuduk. Itu memang. Macam kita sembahyang Jumaat lah. Kita duduk bersila. Dengar sementara nak khutbah tu kita duduk. Tidur tu. Semua tak ada kepala hari Jumaat. Gitu. Kalau kita tengok ke belakang ni tak ada kepala seorang pun. Duduk. Sampailah orang gerak. Nak sembahyang dah? Dah nak tutup masjid dah. Nak tutup masjid. Tidur babi. Okey, sekarang ni ada dah wuduk kita bangkit.
Ada. Pasal kita tak ada buat perkara membatalkan wudu. Duk apa? Punggung kita masih rapat di lantai. Tak ada benda yang membuatkan batal. Okey, kita pegang kaedah tadi dah. Al-yaqin la yuzalu bisyaki. Yakin tidak boleh dihilangkan dengan syak. Itu prinsipnya ulama buat tu. Banyak lagi permasalahan tapi nak cerita sebab tu Dr. Qardawi dia buat prinsip dulu. Pegang dengan prinsip ni tak ada jadi masalah apa-apa. Itu dia punya ni lah. Banyak lagi tuan, ada satu kitab cerita prinsip-prinsip ya. Contoh dia kata la darar wala dirar. Tu hadis Nabi. Dan depa ambil prinsip ni, kita tak boleh mudaratkan orang dan kita jangan cari mudarat. Itu yang kita pegang prinsip tu masa Covid tu. La darar wala dirar. Tak boleh kita mudaratkan orang, tak boleh kita mencari mudarat. Itu yang bila dia kata tak boleh keluar daripada rumah, tak boleh pergi masjid, kerana penyakit ni adalah penyakit yang tak boleh bercampur ni, kena asing. Pasal apa? Kita pegang prinsip lah. Kita jangan, sebab tu bila kita kena Covid, kita tak boleh keluar rumah. Pasal kita akan menduratkan orang. Tapi orang kena makcik tu keluar juga, dia pergi makan di tu, mula-mula tu. Macam ni ha. Ni gelang pink. Kalau gelang emas, tak ada hal lah. Ni gelang pink. Orang tengok, berselerak lah lari ni. Dulu gelang pink ni, orang cukup takut. Oh, jangan. Lelaki pun pakai, orang perempuan pun pakai gelang pink ni. Saya pun pakai dulu. Pasal kontak rapat dengan kawan. Dia lepas dah agak reda-reda sikit, dia duk suruh pergi sekolah lah. Tapi budak tak pergi. Cikgu kena pergi. Dia bagi ya giliran. Okey, hari ni dia cikgu dia je. Kena pergi ya 5 orang, 6 orang. Selain daripada kita buat online di rumah, pakai Google Meet ni, kita juga kena pergi sekolah untuk adik juga. Walaupun tak mengajak, budak tak ada. Pergi adik. Jadi pergi berlima. Kawan saya tu dia duduk di Cepu apa tu. Sebelah dia tu memang dah Covid. Sebelah pakcik tu dia main rumah dia. Jadi bila kami, macam biasalah, jumpa pengetua apa semua sembang-sembang. Okey, balik. Balik petang 011 telefon. Kata nombor apa ni? Saya tak angkat. Nak buat tahu je lah. Lepas tu kawan telefon. Ada dah Kementerian Kesihatan telefon. Tak ada pula tapi 011 tu ada. Tu lah. Kata mampu. Pasal apa? Esok kita kena pergi sumbat hidung ni. Main kawan dah. Saat lagi ya, dia call. Angkat lah. Encik kontak rapat dengan ni. Yalah tadi pagi tadi. Okey. Encik diminta pergi ke stadium tu, tenis tu untuk buat swab. Pergilah aku. Tu telefon kawan apa hang buat kerja. Kata aku mana tahu kawan tu. Esok pagi pergi dengan kereta stadium. Masa tu swab dalam kereta. Data mesti sangkutnya. Duduk lah. Buka main misi lah kita masuk. Memang taklah jam tapi baris pergi satu kereta. Ada 2 line dia buat. Jadi cepatlah sikit. Kita pun beritahu dia dah tahu dah. Dia ada dah dalam sistem dia. Tak boleh bohong lah. Kalau kita lari dia panggil polis tu. Daripada panggil polis main rumah, biar aku pergi secak. Dia fikirkan tu lah. Tidak polis main yang tu kan. Fiak. Bunyi syarah pula. Wah. Ni pasal apa ni? Ustaz kena bawa. Dia tak swab. Gitu. Masuk soal abang je lah. Tutup muka kan. Orang kata pergi lah. Pergi ya. So, dia swab 2 batang. Satu hidung, satu tekak. Bujak dia bawa 2 batang. Kalau dia buat sebatang, 2 atas tu, mampu dia buat 2. Jururawat budak perempuan dia buat lah. Kalau MA ke, kerja juga kan. Okey. Itu lepas tu pakcik pergi sini tau. Pakcik pergi jelapang. Pergi lah. Pergi jelapang. Habis lah. Pergi ambil tu dekat klinik kesihatan. Ambuh lah. Gelang pink. Kita dah tahu dah tak boleh pakai tangan panjang. Kalau pakai tangan pendek, kering jelapang tu. Balik rumah duduk. Dia kata 5 hari tau. Tak boleh keluar mana. 5 hari. Masa tu. Dah reda sikit lah. 5 hari duduk rumah. Masjid tak boleh pergi apa. Tak boleh pergi. Nak makan pun. Tu. Nasi dah ada depan bilik.
Bagi dia habis mandi tu baru saya pergi. Lepas tu dah habis makan. Macam cara. Dah habis nasi hilang. Kata teruk macam ni. Oi. Look tu. Menjot 5 hari. Ada yang sebelum tu. 10 hari. Tu 5 hari lah kena. Tapi lah. Masjid semua tapi. Bagi dia imam pun bagi tahan tolong ganti lah. Bagus juga. Tak payah pergi jadi imam kan. Duduk rumah. Lila ada rumah. Yang dah milik. Penat. Pasal kita tak boleh nak mudarat orang. Dan kita pentak. Sebenarnya boleh je kalau kita nak keluar. Tangan panjang. Dia bukan tahu. Kita pun bukan ada risiko apa. Demam apa tak. Cuma kita kontak rapat dengan dia. Risiko kata kita demam 3 hari. Lepas tu kita pun jadi demam. Tak ada. Biasa je. Lepas sekolah main hantar tu. Hantar. Macam-macam dia hantar. Aku dah macam ni. Borang hantar. Aku sihat. Tak mahu pun. Biskut lah hantar. Macam berkurang dalam jarak. Fikir main hantar. Ni hantar saya seorang. Hampa berlima. Dengan pengetua semua kami hantar bantuan. Dengan pengetua apa kena? Dengan dia. Sembang. Punya azab. Jadi kita pegang kaedah. La darar wa la dirah. Jangan bagi penyakit ke orang. Jangan kita cari penyakit. Tapi orang kita dia tak faham. Dia nak pi juga masjid. Yang susah. Dia tak pegang kaedah tu. Sebab tu ulama' dia buat kaedah tu. Benda tu benda mudarat. Macam ta'un lah. Covid ni. Ta'un macam tu. Nabi kata jangan masuk. Dan orang yang kena jangan keluar. Duduk di situ. Sampai reda. Itu yang masjid tutup semua. Bukan dia tutup. Dia bagi 3 orang mari kan. Imam, Bilal, siap 3. 3 ni saja yang boleh mari. Untuk bertukar menghidupkan masjid. Lain tak boleh. Nak mari juga. Rumah saya dekat masjid. Saya tak sembahyang seorang. Dia mai juga yang panggil polis tu. Panggil polis. Polis kata tak apa. Pakcik balik je. Untuk 3 orang je. Tapi kalau pakcik mai sekali lagi. Telefon kami tangkap lah. Dia itu susah. Dah boleh buka. Sama dekat Jumaat. Ada masjid-masjid tu cerita saya kan. Nak buka Jumaat. Ada 13 orang. AJK saya kan. Ada ketika dia besarkan sikit. 40 orang. Siapa first come first serve lah. Siapa datang awal. Bolehlah sembahyang. Jumaat. Pukul 12. Pintu masjid tutup. Dah penuh. Kira-kira 40. Pasal nak bagi cukup 40 Imam Syafi'i ada. 12 tutup. Hak mai 11.30, 11 suku sampai dalam masjid. Tuan-tuan, tak ada seumur hidup kita mari masjid hari Jumaat pukul 11.30. Yang biasa mari azan baru pergi. Kan? Tapi kadang-kadang Covid ni pun bagus juga. Bagus pasal apa? Boleh mai Jumaat awal. Kalau tidak, udah. Tuan-tuan tengoklah ni. Orang tak peduli lah. Dulu 11.30. 12 tutup. Mari, kami nak semayang. Tak boleh, minta maaf. Bilangan dah cukup 40. Ingat masjid berapa hampa kan? Pula. Yang semayang dekat saya tu, kampung saya tu, dia semayang bawah pokok nyok. Dia tutup, rela dia jaga kat depan. Jadi dia hanya bagi berapa orang saja, 40. Masuk imam tugas. Imam tugas pun tak boleh pergi. Saya tak bertugas, tak boleh pergi. Walaupun boleh atas nama jemaah, tak boleh. Semayang di rumah. Dia rela tutup. Dia pakcik tu mari, tak boleh masuk. Dia tu macam tepi tu kan. Ada semayang bawah pokok nyok tu. Ikut jemaah. Katalah. Aku kata hang bodoh, hang marah pula. Kan? Dah tua pun bodoh kata Piram dia kan. Balik je lah. Ada orang tanya, Ustaz, saya ni berapa hari dah, berapa kali tak boleh semayang Jumaat. Dia kata saya. Dia kata, Tuan, saya imam. Bukan imam lagi. Ustaz lagi. Pun tak semayang Jumaat. Diam dia. Start motor balik lah. Itu. Dia kira dia tak semayang Jumaat pasal Covid. Orang lain ni. Terpaksa buat giliran-giliran. Dah kata kroni pula. Dah buka hari ni. Muka dia pun tak nampak. Itu nak pergi cucuh pungkok dia pasal itu. Kan? Itu kaedah yang dibuat oleh ulama untuk memudahkan kita pegang dengan prinsip tu. La darar wa la dirah. Tak boleh kita mudaratkan orang kerana kita sakit. Dan kita tidak boleh mencari penyakit. Tempat tu tak boleh masuk. Kita nak pergi juga. Tak boleh. Dia buat. Orang kata apa ni semayang 1 meter ni.
Apa semayang macam mana ni bukan sunnah ni. Dia tak faham tuan. Kalau tuan mengaji, dia faham. Pasal kita pun tak tahu penyakit ni macam mana. Cuma pakar kesihatan saja yang tahu penyakit ni tak boleh rapat. Dia kena jauh-jauh. Pasal kita tak tahu orang ramai. Kan? Saya tak tahu tuan-tuan macam mana. Mungkin saya bawa risiko. Orang ni bawa. Jadi jarak sikit. Okey lah. Semayang jarak. Tapi bila dah okey, baru semayang. Rapat. Tapi antara rapat dengan jarak ni, saya suka jarak lagi. Senang. Nak landing tu. Hak badan boleh tahan, dia landing je. Kalau tidak, dia landing atas kaki kita. Dia badan boleh tahan. Duduk tahiyat akhir. Dia landing atas kaki orang. Hati jemaah sebelah tu, kaki dia gaut. Sementara nak habis. Kan? Itu. Tapi tak boleh lah. Bila keadaan hukum tu, bila berlaku perubahan, ubah. Jadi kalau kita belajar hukum, senang. Ni tak belajar. Tak faham. Lepas tu nak jadikan isu. Supaya nak jadikan isu, nak cerita ke orang. Apa masjid ni? Tak ikut sunnah. Apa ni? Dia tak faham. Dia nak jadikan isu. Supaya orang kata apa negara. Apa macam ni. Apa macam ni. Dia tak belajar hukum dia. Kalau dia belajar, dia tahu. Oh, punya tak boleh. Duduk di rumah. Duduk lah. Semayang tarawih pun tak boleh ramai. Berapa orang je. Lepas tu duduk rumah. Senang. Semayang tarawih di rumah je. 10 minit siap. Buat 8 rakaat. Inna ta'ina ku Allah. Dah tu. Nak pergi juga. Nak pergi juga tarawih. Payah. Dengan orang tua-tua ni. Nak pergi juga. Pergi, mari ya. Panggil polis lah. Dah. Baru balik. Begitulah keadaan dia. Itu sebab tu kaedah ini ataupun prinsip dasar ini adalah amat penting untuk kita mengetahui. Kita pegang dasar ni, okey. Kita pegang kaedah ni, okey, kita pegang dia itu. Tak boleh ingat dasar dia pun, tapi ada kaedah dia, senang saja. Okey, sebab tu Dr. Yusuf Qaradawi ni dia meletakkan bab yang pertama, dia buat 11 dasar. Supaya kita berpegang kepada dasar ini dalam apa keadaan dari segi makanan, minum makan ataupun apa juga yang berbentuk halal haram, kita pegang dasar ni, insya-Allah tak ada masalah. Baik. Kita mula sikit dulu dengan definisi halal, haram dan juga makruh. Yang ni yang bermain di dalam kehidupan kita. Ini dia panggil hukum-hukum taklifi. Kan, hukum-hukum taklifi ni hukum-hukum yang ditaklifkan, dipertanggungjawabkan kepada kita. Wajib, wajib, haram, sunat, makruh, harus, batal, sah. Ini dipanggil hukum-hukum taklifi. Apa hukum dia ni? Hukumnya sunat. Apa hukum ni? Hukum dia makruh. Apa hukum ni? Hukum dia harus. Apa hukum ni? Tak boleh, haram. Apa hukum ni? Batal. Apa hukum? Itu dia panggil hukum-hukum taklifi. Yang kita hari-hari. Hukum mukallaf yang kita akan lalui dalam kehidupan kita ni. Tapi di sini dia nak buat 3 saja. Okay, so Qaradawi dia nak buat 3 saja. Apa itu halal, apa itu haram, dan apa itu yang dikatakan makruh. Pasal dalam ni dia bermain tentang halal dan haram. Pasal buku dia ni cerita tentang halal dan haram. Boleh tak orang lelaki pakai kain sutera? Boleh tak orang lelaki pakai gelang? Boleh tak orang lelaki, boleh tak dalam rumah tu kita bubuh piasan emas perak? Boleh ke tidak? Itu semua bersangkut paut dengan perkara halal dan haram. Okay. Boleh tak kita makan mi kari Kenny Garden contohnya? Boleh ke tak? Tu ramai orang kita berbaris pergi tengok. Keluar lagi isu ni. Padahal pihak Jaib, Jabatan Agama kata kami tak bagi siji halal. Dia bukan halal. Dia tak halal. Tu Kenny Garden kan. Tersahur tu Hollywood. Restoran Hollywood. Yang kios-kios tu. Ramai orang kita pergi makan. Kalau tengah masalah ni, pukul 10 ni, 9.30, 10, penuh. Banyak sedap mah. Gitu. Berminyak muncung habis makan. Okay. Padahal banyak lagi. Mi kari orang Melayu. Ramai. Tapi orang suka dia. Pasal dia tak tahulah. Baris kan. Pergi tengok. Baris. Teruslah kata yang kasum tu.
Nasi ganja tu. Oi, itu. Baris. Kalau suruh bagi kita boikot kerana dia bantu Yahudi, takkan boikotnya. Tak boleh, tak kena nasi wanggeh. Tak boleh tidur. Oh, wanggeh. Itu orang kita. Cuba habaq dia. Wanggeh tu sebahagian daripada orang yang bantu Israel tu. Boikot. Tak perginya, takkan boikotnya. Pasal tak boleh. McD, boikot. Boleh pula. Boikot. Pada McD ni, pengurusan dia orang Islam semua. Ayam semua bersih. Dia punya tu semua halal. Dan dia punya perintah semua halal. Kita pakai franchise dia je. Kita ambil franchise dia. Orang Arab, satu orang Arab Saudi ni, dia beli franchise McD tu, dan dia bagi mana-mana negara nak, okey, bayar. Jadi dia bagi kat Malaysia ni, dia punya manager board dah, pengurusan dia, pekerja dia, semua orang Islam. Dan halal thayyiban. Tu ya. Tapi pasal ada McD tu, atas nama McD tu, jadi kena bayar lah dia punya, apa orang panggil? Macam lesen kan, macam, dah lah kita pinjam lesen orang, kita franchise dengan orang, kita kena bayar ke dia? Bayar bukan 20,000, 2 juta, 3 juta, yalah. Tapi dia untung dalam Malaysia ni berapa? Tapi dia kena pakai nombor tu, kerana nak ambil dia punya franchise. Tapi pengurusannya adalah orang Islam 100%. Kalau kita baca dah tuan, kalau kita baca. Pekerja dia semua 90% orang Islam kita, orang Melayu kita. Tapi dah suruh boikot, kita nak cakap macam mana? Kan? Tapi kita pun jarang juga pergi McD tu, mahal satu. Mahal, sarapan pagi pun kat RM10. Beli bawah pokok lah. RM1.50. Muntah makan nasi lemak. Satu hal, satu lagi nak pergi. Lah ni bukan pergi kaunter dah. Lah ni kena apa? Cari nak nekan tu pun sampai tengah hari baru cari nak nekan apa. Nak makan apa dah. Dia cari tu. Susah. Lah ni banyak restoran jenis pakai scan barcode kan. Pergi Allah, seorang kampung pun nak barcode juga baru boleh ambil menu dah. Tekan di barcode tu baru keluar menu. Payah. Saya panggil budak tu ni majak. Pakcik tak mau pakai barcode ni, payahlah. Tak apalah, pakcik nak order apa? Order gitu senang. Saya hambat kat dia. Susah. Kedai kampung nak barcode juga. Buang masakkan sedap tak mana pun. Jadi macam tu. Tuan dia punya sangkut pautnya, pentingnya halal dan haram ni dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Baik, dia definisikan halal dulu. Apa yang dikatakan halal itu? Halal ialah satu perkara yang diharuskan, yang telah gugur daripadanya ikatan haram. Maksudnya, dia tak haram, dia adalah harus. Dan syariat membenarkan perbuatannya. Itu panggil halal. Suatu perkara yang diharuskan. Satu benda, saham ke, makanan ke, yang diharuskan. Yang telah gugur daripadanya ikatan haram. Maksudnya, tak ada haram lah. Dan dibenarkan oleh syariat, dibenarkan oleh agama. Boleh lah. Makanan yang dibuat, kalau ayam yang disembelih, mengikut patuh syariah. Dah, itu panggil halal. Ayam yang tidak disembelih mengikut syariat, demi kepok tengkok je, maka itu dia nama dia haram. Very simple. Senang saja. Apa juga perkara yang diharuskan dan diperakui oleh syariat, oleh agama, maka itu dinamakan halal. Tapi hari ini, oleh kerana nak bagi kepastiannya, tu yang dia keluar sijil halal. Logo-logo sijil pula. Sijil lah. Dia keluar sijil halal dan juga logo dia. Untuk nak dapatkan apa supaya orang pergi kedai dia, dia kena ambil pengesahan JAKIM atau di Perak ni Jabat Agama bahagian tu, dan kena dapat logo halal tu untuk dia tampaikan. Dan sebelum dia nak buat gitu, dia kena buat inspection dulu. Tengok ayam banyak cerita juga. Sebab tu kadang-kadang kedai-kedai ini dia tak mau buat. Kan, walaupun ni dia malas buat. Pasal bagi dia. Tu lah macam saya ingat bukan Cadbury apa benda tu. Yang dia tak mau ambil sijil halal tu. Padahal makanan tu dimakan oleh orang Islam. Dia malas nak buat kerja macam ni. Apa benda ada coklat tu. Dia malas buat. Dia malas. Kadang bukan malas. Orang pasal lah. Apa? Orang makan pun, taklah bangsa tu.
Dia peduli apa? Dia tak mau makan sudah. Saya tanya. Sebab itu. Sebab tu kita dalam dunia hari ini, bukan Malaysia saja, mana-mana negara pun dia ada dia punya halal tu lah. Kalau di Australia, lembu nak dihantar sini, mesti dapat daripada sijil halal orang Islam di Australia. Barulah dia hantar dia punya daging dia. Tu yang timbul isu dulu, dia panggil daging kartel kan, yang datang daripada Australia dengan negara yang sebenarnya tidak disembelih mengikut patuh syariah. Tapi kita dah makan berekor-ekor dah. Gitu lah. Tapi nak kata macam mana? Main daripada luar negara. Kalau di tempat kita, memang dia orang akan turun tengok macam mana pekedai itu dia sembelih. Pada tengok, cukup syarat dia, baru dia keluarkan sijil halal. Okey, lepas tu tak tengok lah. Tapi yalah, kadang penyembelih tu pun bukan main. Masa dia orang nak tengok, oh sembelih elok lah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quranil Hakim. Innakal habis. Satu Yasin tu, semula nak sembelih. Dapat sijil tuan-tuan. Oh ya Allah. Kita tengok pun gayak dia sembelih. Dia pegang cek dia. Pun kita gayak. Tapi sijil besar seorang abang metro. Tapi tengok sembelih takut. Macam orang buat lesen kereta lah. Belum dapat lesen, masa tengah tu L lagi tu. Kona pun bagi signal. Orang bagi signal ni kau nak masuk simpang. Dia kona pun bagi signal. Punya handai lah. Dapat lesen macam haram jadah bawa. Bagi kanan masuk kiri. Tak mampu orang. Tapi trademark kita hari ni nak mudah, ada logo halal tu lah. Tapi kadang-kadang logo halal ni pun satu dekat, kalau dekat rumah saya tu Cattle Best. Kalau dekat saya rumah kat Bercam tu turun belah kanan, belah kiri Lotus, turun nak pergi ke Bercam tu, dia ada baris kedai tu, ada satu restoran nama Cattle Best. Cattle Best ni dia memang ada logo dan dia memang buat buffet Ramadan. Memang buat buffet Ramadan. Cerita owner dia Chinese Muslim lah. Cina masuk Islam. Asal. Tapi dia tak buang lagi cermin tu. Dia kat kedai Cina kan ada dia punya cermin dia. Dia buat cermin yang lepas tu ada tulis tu lah. Dia punya feng shui dia kot. Lebih kurang gitu lah. Dia tak buang yang tu. Macam kalau kedai mamak dia punya mandram dia lah. Dia duduk atas bumbung. Wanggai. Kita sanggup berbaris tu. Tu panggilan tu. Wanggai. Dia makan tu tokong dia. Wah. Itu manggil. Itu mandram dah. Tapi saya tak tahu lah cermin tu. Tapi saya lalu tengok. Okey. Jadi dia buat buffet. Memang ada. Tapi cerita pekerja dia tu, budak perempuan tu, masak semua bahan, semua dia. Budak Cina. Dia tolong serve je. Lama lah budak Melayu tu duduk belakang taman tu. Tapi dia cerita, masak semua dia. Bangsa dia. Bahan-bahan semua dia hantar. Tapi yang tungkang angkat, budak Melayu tu, tu yang panggil ditanggung halal tu. Pasal dia tanggung tu, memang halal. Saya tak Nabi. Walaupun dia buat buffet Ramadan. Tiap malam buffet Ramadan. Penuh. Pergi tuan. Cattle Best nama dia. Tuan masuk internet, masuk Google Map. Dia belah kiri. Dia seluruh satu pintu. Dia kata gitulah. Saya tak pernah. Kita pun, dia panggil macam syubhat lah. Kita pun timbul keraguan lah. Hak tak ragu haram tu, itu memang dah tidak diparkui. Yang ni boleh tahan lagi pasal dia ada lambang tu. Logo halal tu. Bolehlah tahan lagi. Boleh tahan. Tapi itu tak tahu, kadang-kadang dia buat pun boleh. Bangsa ni apa dia peduli. Mamak dia tak bubuh tapi dia ada grade. Tapi mamak ni biasa dia tulis Allah Muhammad tu kira Islam lah. Lepas tu dia buah kepiah macam putu mayam tu kira okey lah. Walaupun hak goreng tu kadang Hindu, kita pun tak tahu. Kadang-kadang banyak yang pakai kepiah macam kita ni lah kan. Pekerja-pekerja dia Salim. Tapi macam Salim tu, saya kenal owner dia tu, Haji Asyarat tu. Tu saya kenal. Itu kita tahu lah. Naina ni semua sepupu-sepupu ya. Tapi kita tak tahu lah. Tapi biasa
pekerja dia ambil daripada. Cuma kadang dia tak bersih. Dia keluar kencing pada tandas, dia tak basuh tangan. Dia tak basuh. Jadi dia pegang mi. Memang sedap lah. Itu yang masih manis tu. Ada satu. Itu dia. Bukan kita nak condemn mamak ni. Tapi mamak ni dia tak berapa bersih. Dari segi halal haram pun. Lebih kurangnya. Lebih kurangnya. Tapi kita pun. Tak tahu lah. Tapi macam tu. Dia tak ada logo halal. Dia tak ada logo halal. Pasal memang dia kedai Islam. Memang dia tokel dia Islam. Lepas tu pekerja-pekerja itu kadang-kadang. Ada juga Hindu. Ada juga Hindu main daripada India. Tapi kebanyakan dia yang buat-buat tu Islam belaka. Tu yang jadi dia tak payah minta logo macam restoran orang kita. Secara orang Melayu kita macam belakang-belakang tu tak payah kita dah tahu dah. Kebanyakan orang Islam buat. Semayang tak semayang cerita lain. Tapi dari segi Islamnya macam tu. Bolehlah tak. Roti Arab yang bulat tu. Itu orang Melayu buat. Nama ya roti Arab. Dia ingat Arab makan roti macam tu kot. Dia roti Arab ni lain. Dia besar. Tonton tak roti Arab pergi Hadramut tu lah. Hadramut dekat kompleks Islam tu. Itu betul roti Arab tu. Itu memang muntah makan. Tak habis yang masak ni. Tapi jangan lambat. Lambat jadi keras. Baling ke anjing pun anjing kejar. Keras ya. Itu dia makan lambat dengan cepat. Tapi ada restoran yang Hindu betul. Yang di viral memang Hindu. Itu memang tak ada masalah. Hindu ni kita kenal dia ada Allah Muhammad. Tak ada. Kalau mamak ni dia ada. Cuma dia tak berapa bersih. Pasal konsep kita ni dua. Halalan, thayyiban. Itu prinsip kita. Halal tapi tidak thayyiban. Kita tak mau. Tapi kadang dia thayyiban tapi tidak halal. Ni kita tak mau. So kita nak dua. Halalan, thayyiban. Bukan nak bersih sangat. Dia ni okey lah. Ada satu saya pergi satu hari tu. Di Ipoh Jaya. Ipoh Jaya tu ada satu cendol. Maidin. Best cendol in Ipoh. Memang dia pakai van. Dia duduk tapak pasar malam tu lah. Dia ni memang semayang lah. Dia ni memang semayang. Maidin ni memang semayang. Kalau tuan rajin pergi Masjid India tu. Dia ada memang rajin semayang. Dia lah rajin semayang. Hak lain saya tak tahu bekerja dia. Tapi anak-anak dengan isteri dia buat. Sebelah dia tu. Geng-geng dia juga. Jual mi. Yang jenis naik motor ni. Jual tu. Jadi. Saya duduk makan cendol tu. Punya teringin nak makan. Pasal mamak punya goreng ni. Dia masuk hidung ni. Hampir otak. Tu yang jadi orang Melayu dia je gitu. Apa saya. Jadi duduk tunggu dia duduk goreng. Goreng tu perempuan. Goreng sebelah dia. Adik-adik dia bayar. Dia tunggu tengok macam mana. Satu sekejap. Satu nyonya mai. Nyonya mai pakai bot buah cukang tu. Bot plastik sampai ke lutut tu. Saya tengok mari. Rupanya dia hantar mi. Allah. Nyonya tu baju dia lah. Kalau orang utara panggil berdanok tau. Berdanok. Dia hantar mi. Langsung. Putus selera nak makan. Tapi cendol habis lah. Itu tak selera. Kalau amoy mah hantar tahan jugalah. Bolehlah tahan. Amoy mah hantar kan. Bolehlah gagah. Nyonya hantar. Tak makan lah. Cendol itu tak apa. Jadi dia pun ni tak berapa dari segi kebersihan kurang lah. Orang kita pun ada halal dia bagus. Tapi dia tak berapa bersih. Orang kita pun sama je. Cuma tak berapa bersih. Tapi halal Alhamdulillah lah. Tapi kadang-kadang orang kita pun sama je. Dia ambil. Cuma kita malas nak tanya. Kalau kita rigid, kita tanya satu-satu, pakai tak makan kita. Kalau kita tanya, kita pergi kedai Melayu kan. Pak Usuk lah contoh kan. Pak Usuk ambil mana mi ni. Kalau kita saya ambil Cina punya, pakai tak makan lah. Jadi, ambil lah. Hayun je lah. Dah habis, baru tengok. Tak pergi lah. Gitu contoh kan. Jadi, keprihatinan kita dalam soal tu yang duduk cerita halal nak bagi orang makan. Dan kita memang untung peniaga, tapi kita nak bagi orang makan. Ada peniaga yang okey. Memang dia kata saya buat macam mana saya nak makan, saya buat macam mana untuk jual. Lepas itu bagus.
Barang saya ni, mi semua saya ambil orang Islam. Memang ada orang Islam jual. Berlambat-lambat lah. Kalau dekat market Tanjung tu, tuan-tuan nak tengok hak pondok ada, hak ni ada, hak ni ada. Tiba-tiba. Kadang orang kita ni malas. Cina ni dia boleh hantar dengan van. IKT. Ipoh Kuitiao. Dia boleh hantar dengan van. Orang kita payah. Van tak ada, kereta tak ada. Jadi orang Melayu ambil lah depan ni. Dia punya rajin hantar. Itu saja. Orang tengok di Pasar Tani Stadium. Banyak orang Melayu tu. Fish cake, fish board produk. Daripada agensi kerajaan tu. Udahlah, apalah, banyak. Itu. Jadi itu dinamakan halal kerana ini prinsip dia. Senangnya apa halal, perkara yang diharuskan dan hilang daripada ikatan haram dan syariat membenarkannya. So kita pegang prinsip ini dasar, ada benda tu tengok keadaan. Kalau kita rasa ragu-ragu juga, tak payahlah. Walaupun ada benda tu, logo dia. Kalau okey, silakan. Baik. Kalau kita nak rigid, memang tak termakan. Kena beli sendiri ya. Jadi sebab tu kita tengok tok-tok kita dulu. Orang-orang tua dulu. Lagi pun orang dulu pun bukan dia ada kedai makan macam kita sangat. Ada tapi kurang. Lepas tu dia beli sendiri. Dia beli, dia masak sendiri, apa semua. Dia lebih tu. Kita kadang tak dan lah. Tambah hak kerja-kerja ni lagi tak dan. Tu yang pergi singgah kedai fast food. Maggi lah apa yang mana dan lah. Baik. Apa maksud haram? Iaitu suatu perkara yang dilarang oleh syarak daripada melakukannya dengan larangan yang tegas. Iaitu tidak boleh berubah sehingga mendedahkan sesiapa yang melanggar larangan itu akan ada siksaan daripada Allah di akhirat. Contohnya minum arak, makan babi. Itu semua yang diharam dengan dengan larangan yang tegas. Orang tak boleh bertikai. Itu panggil haram. Dan ada kalanya boleh menyebabkan dia menerima hukuman yang ditetapkan oleh syariat di dunia. Kerana dia buat makan riba. Dia makan, dia pinjam kat orang pinjam 100, okey. Pakcik kena bayar 150. Lambat 2 minggu, pakcik kena bayar 200. Ya, 100 dia ambil untung. Lambat lagi, pakcik kena bayar 250. Hak tu, contohlah, itu dia kata, mungkin di dunia dia akan kena di akhirat, tu saya ceritalah. Di dunia mungkin orang repot ke, salah ke contoh itulah. Maka dikira hukuman yang ditetapkan oleh syariat di dunia. Itu dipanggil haram. Baik. Satu lagi nama dia makruh. Okey, satu lagi nama dia makruh. Makruh ni dia bagi dua. Ya, tak apa, saya sebut makruh dulu. Makruh ni jika syarak melarang sesuatu perkara, dia larang, tetapi ia tidak memberatkan larangannya kepada perkara itu. Dia larang juga, tapi makan-makanlah, tak mau sudahlah. Dia tak berat sangat. Dan dia tak ada siksaan macam haram. Haram apa makan, ini dia balasan dia. Yang ni tak. Tapi dia larang juga. Tapi tidaklah sekeras macam haram. Dan ia dinamakan makruh. Iaitu tahapnya lebih rendah daripada haram. Dari segi susunannya. Dan pelakunya tidak pula dikenakan hukuman. Makan apa makruh ni? Petai. Jerin. Geduang. Geduang tahu? Geduang ni teruk dah jerin lagi. Dia makan tu makruh. Dia makan makruh. Makruh pasal apa? Bau dia. Okey, bila semayang tu waladah. Pitam dua-dua jemaah sebelah dia. Dia tak kencing di rumah, dia kencing di masjid. Punya siap maki ni, siapa punya kencing bau. Bau jerin ni. Tak kencing rumah, bini dia marah. Dia sampai kencing pun bau. Tu jerin. Itu dipanggil makruh, tak haram. Derian pun sama ya. Derian pun makruh ya. Dia berbau. Kan kita makan, dia bau. Tapi sedap, hilang makruh tu. Tu je dah. Sebagaimana dikenakan ke atas pelaku yang haram. Cuma apabila dilakukannya selalu dan tidak memperdulikan terhadap larangan serupa itu, biasanya akan membawa kepada pelakunya jadi haram. Kalau dia kerak buat benda makruh ni, maka dia boleh jadi haram. Okey. Baik, itu panggil makruh. Ditunjuk ni macam makan bawang mentah. Bawang mentahan. Bawang mentah.
Makruh. Kalau zaman Nabi dulu, dog. Bewak padang pasir. Ni kita punya yang ada kat Malaysia ni bukan dog. Tu memang bewak orang panggil tu. Itu memang tak boleh makan. Ni dog Nabi ni, dia panggil dog lah. Juhratabin Nabi kata. Masuk lubang bewak. Masuk lubang bewak ni, bewak tu kan makna ingat lebih kurang cawan ni kot. Lebih kurang. Orang tak makan macam makan ayam tu. Orang banyak buat minyak dog ni. Tapi dia tak boleh hidup di darat, di laut, di basah tak boleh. Dia hanya di laut dia, di darat je. Dia boleh hidup 100 tahun. Usia dia. Kalau kena cara dia 100 tahun. Dia tak makan bangkai. Dia hanya makan sayur-sayuran. Dia kalau minum setitik air pun sudah madai, boleh tahan. Tu dog. Dia duduk dalam lubang-lubang di padang pasir. Sebab tu dia tak boleh kena hujan. Itu dog yang Nabi sebut dalam hadis tu. Dan sahabat makan, tapi Nabi tak makan. Tapi ada dalam hidangan tu. Tapi dia tak makan. Tapi dia kata, jangan makan. Ni ada. Sahabat makan. Dia makan yang lain. Maksudnya boleh? Boleh. Tapi makruh. Kerana Nabi tak suka. Itu zaman dia. Bawang basal lah. Bawang apa-apa. Yang mentah-mentah lah. Itu semua makruh. Makruh ni kerana mendatangkan bau kita selit syarat. Macam orang travel lori kat jalan jauh malam, dia tangan tu, dia ambil tinggal ketum. Dia ketum tu jangan campur apa-apa. Dia asal ketum ni tak ada salah. Dia asal ketum ni tak salah. Dia pokok apa? Kalau belah-belah utara tu banyak. Dia tanam. Dia pun memang minum pun. Kalau hak kerja bendang ke, ataupun orang yang kalau esok nak kenuri, dulu kenuri tak pakai catering. Dia pun masak beramai-ramai. Buat apa? Dia buat pentas macam ni. Kan? Dia pun naik ramai-ramai buat sembelih lembu, petang, malam tu. Lepas tu dengan berjanji marhaban dulu meriah. Lah ni, tuan rumah tidur je. Pasal dia catering. Catering tak tidur, tu je lah. Jadi macam mana nak buat dia? Untuk menghilangkan mengantuk ni, nak potong bawang sampai esok pagi ni, dia minum ketum. Tak masalah lah. Tapi hari ni yang salah tu pasal dia campur. Dia campur bahan yang bagi kepala otak penin. Salah. Tapi kalau betul-betul ketum, tak salah. Daun-daun. Macam kita minum teh. Dia daun macam tu. Dia rebus, dia keluar. Warna macam ayak tebu. Lebih kurang. Tapi hari ini salah dia kerana dia campur. Walaupun kita minum tak campur. Kita ada. Tapi dapat tangkap, memang salah. Kita tanam deng ketum dalam pasu. Bukan nak buat apa, kita nak makan kan. Tak boleh, salah. Pasal dia dianggap tanam untuk buat benda. Yang salah pasal budak tubuh. Mai aduk minum terang-terang. Polis pun minum air ketum. Tak kata orang biasa macam ni. Dia minum. Daripada badan besar tinggal kurui. Macam mana nak ambil pencuri agak-agak lah. Curi. Terbalik dia. Semua boleh katakan bukan semuanya. Lapisan masyarakat yang tak ni semua minum ketum. Jadi salah kerana dia campur bahan yang boleh menghilangkan korang. Dia jadi steam kan. Jadi khayal. Kalau driver tu minum segelas. Tak sakit driver kita lah. Nak pergi Johor Bahru malam ni. Pasal ada emergency. Nak tolak malam. Pukul 10 malam baru nak pergi. Kita minum segelas air ketum. Bukan sampai Johor Bahru boleh pergi. Sampai Australia boleh bawa. Pasal dia tak ngantuk. Tapi bukan kata tak ngantuk. Kelip mata pun tak. Terus itu. Sampai Johor. Dia lagi kuat pada tu. Red Bull. Tapi salah. Tak boleh. Salah dari segi undang-undang dunia, akhirat pun salah. Dia jadi haram lah. Pasal minum tu dia akan menghayalkan. Dia tak makruh lagi lah. Sama satu lagi benda. Rokok lah. Rokok pun sama je. Tapi ada ulama' kata makruh. Ada juga ulama' mengatakan rokok ni makruh. Orang tanya dia pasal apa makruh? Saya pun hisap juga. Tu dia kata makruh. Dia adalah
Kalau pandangan esok Qardawi ni, dia adalah haram. Kalau dia, dan boleh katakan kebanyakan 98% ulama kata adalah haram. Kenapa? Kerana dia banyak hal dia. Ada tar dalam rokok itu, tar, nikotin, macam-macam. Dan dari segi pembaziran dan sebagainya. Banyak. Okey, dalam makruh ni dia ada pecah dua. Makruh ni dia pecah dua. Satu dia panggil makruh tahrim. Satu makruh ni ada pecah dua. Satu makruh tahrim, satu lagi dia panggil makruh tanzih. Satu panggil makruh tanzih. Okey, apa makruh tahrim ni? Iaitu perkara yang dituntut oleh syarak meninggalkannya secara muktamad. Dia ni nak dekat-dekat dengan haram. Dia makruh, patut hampir kepada haram. Tetapi tahap tuntutan tersebut kurang daripada tuntutan meninggalkan yang haram. Dan diberikan pahala jika ditinggalkan semata-mata kerana mematuhi perintah Allah SWT. Dapat pahala lagi. Namun, dikenakan balasan seksa jika melakukannya. Tetapi tidak sama dengan balasan seksa melakukan perkara yang haram. Dia kena juga. Tapi tak sampai macam haram. Haram teruk lah kan. Dia tak semayang ke. Dia minum arak ke. Memang teruk lah. Okay. Contoh. Melakukan solat sunat mutlak ketika matahari terbit. Atau ketika terbenam. Hukumnya adalah makruh tahrim. Dalam waktu seharian kita ni. Dia ada beberapa waktu yang diharamkan sembahyang. Okay. Satu. Terbit fajar. Maksudnya lepas sembahyang subuh kita tak boleh sembahyang sunat mutlak kecuali kita nak qada. Lepas sembahyang fardu subuh kita nak qada subuh yang lama-lama kita buat dulu tertinggal, hak tu boleh. Tapi lepas sembahyang subuh kita nak buat sembahyang sunat subuh tak boleh. Haram. Bila pula nak buat? Nanti naik syuruk nanti pukul 7 kalau kita pakai jam lah. 7-3 minit lah lebih kurang. Lepas tu daripada 7-3 minit tu, dia terus lagi sejam lepas pada 7-3 minit tu, dalam 7.30, 7.40, dia panggil waktu duha. Terus waktu duha ni, terus sampai lebih kurang 15 minit sebelum zuhur. Kalau lah ni pukul 1 zuhur, 12.45, habis waktu duha. Boleh. Lepas tu, dalam waktu duha. Jadi satu lagi waktu yang tak boleh sembahyang, waktu tengah hari 12. Waktu matahari tegak. Tapi boleh sembahyang kerana kita sembahyang sunat duha. Hak tak boleh ni kita nak sembahyang sunat mutlak. Saja-saja nak sembahyang. Tak ada kerja apa, aku nak sembahyang sunat lah. Masa tu tengah hari dah 12. Tak boleh. Tapi kalau kita tengok, pukul 12, lupa sembahyang duha. Kita pun sembahyang. Boleh. Pasal bersebab. Saja mutlak, tak boleh. Okay. Turun lagi. Satu lagi waktu, lepas sembahyang asar. Lepas sembahyang asar, kita nak buat sembahyang sunat. Mutlak. Saja-saja nak sembahyang. Tak boleh. Itu adalah makruh tahrim. Itu waktu yang diharamkan. Kecuali kita nak qada. Macam tadi lah. Nak sembahyang jenazah. Itu tak masalah. Satu lagi waktu matahari naik jatuh. Kalau kita tengok belah sana, waktu dia apa orang panggil bukan kembang dia nak menurun tu waktu matahari tengah merah turun dalam kalau pukul 7 lebih kurang dalam 6.45 lah lebih kurang 6.50 waktu tengah matahari duk menurun. Dia panggil junhul lail, waktu malam nak masuk kan. Bukan kata haram sembahyang waktu itu. Kalau nak sembahyang sunat lah, sunat mutlak tak boleh. Tapi kalau kita masuk masjid waktu 6.45 gitu, waktu merah-merah itu, boleh kita sembahyang tahiyatul masjid. Pasal sembahyang sunat bersebab. Tapi saja-saja habis sembahyang tahiyatul masjid, kita nak sembahyang lagi sunat saja-saja mutlak, tak boleh. Kerana waktu itu adalah waktu haram. Bukan waktu haram saja maghrib ni. Waktu itu syaitan berkeliaran. Dia ada dua waktu syaitan keliaran. Tengah hari satu, dan waktu matahari naik jatuh. Lepas tu kau nak pergi pasar malam, lepas sembahyang maghrib. Jangan pergi 6.30 ke 7. Itu waktu intishar berkeliarannya syaitan. So tunggu dulu
Sebab tu Nabi kata, bila waktu iza junhul lail, bila waktu malam masuk, panggil anak pinak kamu masuk. Tutup semua pintu dan sebagainya. Waskurismallah, dan sebut nama Allah Ta'ala. Semayang lah. Tak bagi. Sebab tu tuan-tuan tengok, orang tok-tok kita dulu, kalau maghrib, masuk. Dah maghrib ni, nak jadi setan. Memang betul. Cuma kita tak tukar jadi setan. Tu je. Tapi dia cakap tu betul. Pasal ada hadis Nabi yang cerita waktu matahari tengah menenam, waktu itu syaitan berkeliaran. Nanti hadis dah saya bawa. Ada kitab Abi Jamrah. Dia cerita waktu itu. Lepas tu dia suruh tutup semua, sebut nama Allah Ta'ala. Lepas tu bila malam nak tidur malam, hendaklah tutup makanan kamu. Kalau kita ada makanan, tutup. Kalau kita jenis ada tudung saji, tutup dengan tudung saji. Tak membuah peti air. Jangan bagi ada makanan atas meja. Pasal Nabi kata kita tak tahu. Kalau kita dedah makanan tu, kita tak tahu benda apa. Misal kata tak ada tudung. Kan kita punya labu sayung tu lah. Tudung tak ada, tapi kita memang simpan air dalam tu. Tabah. Ambil pen ke ataupun apa-apa bentuk ni, letak atas tu. Itu isyarat kepada menutup. Walaupun nampak terbuka, tapi isyarat dia menutup. Kalau kita tak buat langsung, dia tak tahu. Mungkin ada benda masuk. Kan? Cicak masuk. Kita duduk minum air labu sayung tu. Siapa manis kadang masin air ni. Sedap pula. Dulu tak sedap. Sekali tuang, angkat tu dia cicak. Contohnya lah. Lepas tu dia suruh tutup. Lepas tu Nabi ajak kita tuan. Dan orang tua-tua dulu memang dia marah. Waktu maghrib ni dia cukup marah. Cukup marah waktu maghrib kita duduk. Masuk. Setan ni. Memang betul. Kalau kita baca hadis tu betul. Tapi kalau orang tua-tua dulu kata jangan tangkap gambar bertiga, itu tak betul. Bisa dengar? Orang tua-tua kata jangan tangkap gambar bertiga. Pasal seorang akan mati. Dia tak tahu dengan kameraman pun mati. Misal kata kan kita bertiga satu kelas dulu. Kita bertiga satu kelas dulu. Bukan senang ni kawan dulu. Nak jumpa bukan senang. Macam mana kita nak tangkap gambar kalau tak boleh bertiga? Nak panggil nyonya tu. Nyonya mari tangkap ni. Member pun hinakan. Nyonya ni mana? Nyonya ni cikgu kami dulu. Padahal dia kameraman tu je. Itu batil lah. Itu tak dipakai. Tapi kalau yang hak tadi, betul. Jadi itu waktu-waktu yang diharamkan sembahyang sunat mutlak. Maka dia dinamakan makruh tahrim. Itu tak ada masalah. Sunat uduk dia tak ada hal. Sunat uduk ni bila-bila boleh buat. Pasal bila birabah, bila dia ambil uduk, aku akan sembahyang setelah aku ambil uduk pada mana-mana waktu. Dia cerita dia, lepas subuh, Nabi panggil Bilal bin Rabah. Dia kata, wahai Bilal, apa amalan engkau semasa engkau berada dalam Islam? Pasal aku mimpi, aku mendengar deretan selipar engkau. Ini, serat. Itu. Maksudnya Nabi mimpi mendengar Bilal berjalan dalam syurga ni. Serat. Padahal dia ada lagi Bilal tu, hidup ni. Nabi kata, apa rahsia engkau, apa amalan engkau sepanjang engkau duduk dalam Islam ni, sehingga akan aku bermimpi mendengar derepan mungkin sat-sat selipar engkau dalam syurga. Bukan senang tu Nabi mimpi. Kalau kawan kita mimpi, ikutlah. Mat, aku mimpi malam tadi, hang dan selipar hang bunyi dalam syurga. Bila hang masuk syurga, merapu ya. Kita tak percaya. Nabi mimpi. Dia kata, apa? Nabi tanya, apa rahsia dia? Dia kata, wahai Rasulullah, aku tak ada buat apa. Lepas wuduk, aku sembahyang. Selepas dia wuduk, pada mana waktu, aku mendirikan sembahyang. Sembahyang apa? Sunat wuduk. Itu. Maksudnya sunat wuduk ni, bukan Nabi yang buat. Dibuat oleh para sahabat dan diperakui oleh Nabi. Itu panggil bid'ah. Kan? Tak dibuat oleh Nabi. Tapi Nabi akur tak? Akur. Maka tidaklah dikira sebagai bid'ah. Boleh buat. Tapi nak buat tu kena payah. Bukan payah kalau kita boleh buat. Habis wuduknya, mentara kita nak main masjid, sembahyang sunat wuduk di rumah, ataupun masuk masjid, wuduk dulu, dah itu masjid, mana-mana boleh lah.
Ada pun kita sembahyang di rumah dulu, sunat wuduk 2 rakaat aja. Lepas tu ambil. Itu kelebihan dia. Yang diamal oleh Bilal bin Rabah, muazzin Nabi, yang Nabi mimpi bunyi tapakan selipar dia dalam syurga. Hebat tu. Kan? Itu tak apa. Itu tak masalah. Okey, itu panggil makruh tahrim. Satu lagi dia panggil makruh tanzih. Makruh tanzih ini adalah perkara yang dituntut oleh syarak meninggalkannya secara tidak muktamad dan diberi pahala apabila ditinggalkan kerana mematuhi perintah Allah SWT. Namun tidak dikenakan balasan azab jika dilakukan. Kau debat apa? Contoh, berpuasa pada hari Arafah bagi jemaah haji. Mereka yang meninggalkannya akan diberi pahala kerana mematuhi perintah Allah SWT dan tidak dikenakan balasan seksa jika melakukannya. Okey. Dalam orang dia dalam setahun ada satu waktu, ada satu hari dinamakan hari Arafah. Hari Arafah ni jemaah haji berukuf di Arafah 9 Zulhijjah. Kalau tuan-tuan pergi Mekah 9 Zulhijjah kita ukuf di Arafah. Ada satu amalan puasa yang disebut oleh Nabi, puasa hari Arafah. Dalam setahun ada satu hari dipanggil puasa sunat hari Arafah 9 Zulhijjah. Itu sunat bagi yang orang tidak mengerjakan haji. Kita yang tak pergi Mekah ni, yang duduk kat Malaysia ni, disunatkan berpuasa pada 9 Zulhijjah. Esok tak boleh puasa. Esok hari raya. Esok 10 Zulhijjah, hari raya Adil Adha. So kita tak boleh puasa. Yang boleh puasa 9 Zulhijjah. Dia panggil hari Arafah. Baik. Bagi jemaah haji yang duduk di Mekah, dia tidak digalakkan berpuasa. Pasal apa tak galak? Patutnya baiklah puasa. Tak. Pasal nak bagi dia kuat. Bila berpuasa ni jadi apa? Bukan dalam letih nak beribadat. Padahal hari Arafah tu, kalau wukuf tu, kalau kita tidur rugi tuan. Sepanjang masuk matahari, masuk zuhur sampailah terbenam matahari itu waktu yang cukup dahsyat. Dan cukup mustajab doa. Kita tidur. Pasal penat puasa. Patutnya masa itulah kita berdoa, ya Allah. Tu yang dia pun doa. Menangis air mata. Basah kain ihram. Allah. Berapa kajang doa. Doa jiran lagi. Jiran suruh doa juga. Nanti sampai hari Arafah. Kafi'ah tolong doa untuk saya. Tak apa. Tulis ya doa. 4 kajang doa. Dia saja 4 kajang. Rumah tu lagi 5 kajang. Kata. Doa Allah. Denah malaikat tunggu. Bila nak habis doa ni. Pasal itu waktu yang mustajab. Bila dia puasa, penat. Kita puasa kan? Bukanlah penat mana, tapi dia letih. Dia kira nak tidur yang bulan puasa ni kan? Bulan puasa kalau buat kuliah ni memang kita letak kepala di tiang pun boleh tidur. Penat. Kau naik motor pun boleh tidur kan? Duduk dekat traffic light kan? Duduk tunggu lampu hijau. Tidur. Bangkit, merah lagi. Padahal 4 kali hijau dah, punya penat. Lori kontainer punya horn. Punya penat. Bukan penat apa, dia jadi badan tu jadi down lah. Gitu. Tapi Nabi puasa, tapi Nabi dia perang lah, tak kira lah, tapi cerita dia gitu. Maka jemaah haji yang puasa juga, saya kuat, saya boleh puasa. Tak apa. Tapi bila dia buat, dia panggil makruh tanzih. Dapat apa hala? Dapat. Pasal dia rasa dia kuat. Bagi kita yang pergi haji contohnya, rasa tak boleh kot. Okey. Maka boleh kita berbuka. Maka diberi pahala. Dia pun diberi pahala juga. Kerana dia rasa dia kuat. Itu dia panggil makruh tanzih. Dia jauh sikit daripada haram. Itu definisi pengertian-pengertian 3 halal haram dan juga makruh. Dan pengertian ni semua kita akan jumpa nanti insya-Allah pada setiap hukum-hukum bab-bab yang ada dalam kitab halal dan haram ni. Sebab tu dia bagi tahu siap-siap supaya kita halal ni apa, haram ni apa, makruh ni apa. Kita akan jumpa di dalam itulah. Okey. Insya-Allah diizinkan Allah. Kita sambung lagi wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا ما ينفعنا
وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.